akhir itu ialah a'rad, iaitu bermula daripada kam sampai habis, itu dinamakan dengan a'rad, jamak bagi a'rad. Soal. Ma huwa al-jawharu? Huwa al-qa'imu bi nafsihi wal qabilu lil a'rad al-mutadadati ka zawatina wal hukuli wal amti'ati wal mabani. Apakah itu jauhar? Bahagian yang pertama, ya, daripada 10 tadi, iaitu sesuatu yang berdiri ia dengan sendiri, wal qabil lil a'radil mutadaddah, dan yang menerima bagi beberapa a'rad yang mutadaddah. Mutadad yakni yang berlawanan, yang bertentangan di antara satu sama lain, seperti zat kita, wal hukul, iaitu kebun-kebun, amti'ah, ya, barang-barang, mabani, bangunan, ya, binaan. Jadi jauhar, ya, itu kan kita kata huwal qa'im bi nafsih, sesuatu yang berdiri ia dengan sendiri. Mana, ya, kita kata zat itu jauhar, iaitu zat makhluk ini, dia berdiri dengan sendiri, ya, qa'im bi nafsih. Apa maksud qa'im bi nafsih di sini? Ai fil mafhum, ya. Adapun pada kharij, dia itu mutalazim dengan arad, dia tidak berdiri sendiri, ya. Tapi fil mafhum, dia itu qa'im bi nafsih. Maknanya pada akal kita, kita memahami jauhar dia boleh ada tanpa memerlukan kepada arad. Berbeza dengan arad, dia tidak akan ada melainkan bersama dengan jauhar. Adapun fil kharij, pada dunia realiti, tidak ada jauhar yang tanpa arad. Tak ada. Ya, tengok saja apa saja. Ya, pen, duster, papan putih, kitab, rak, dinding. Kita, baju kita, ya, baju kita, tangan kita, ya, selendang, tak ada. Semuanya bersama, jauhar dengan arad. Tetapi fil mafhum, dia itu qa'im bi nafsih, dan dia itu menerima bagi a'rad. Maksud menerima bagi a'rad, yakni dia boleh menerima a'rad yang mutadaddah, ya, a'rad, sifat-sifat yang berlawanan, ya, seperti kita kata handphone, ya, ketika mana dia bersifat dengan putih, ya, dalam masa yang sama dia tak boleh bersifat yang selain bagi putih, ya, dia tak boleh bersifat dengan selain bagi putih. Tetapi pada waktu yang lain, dia boleh untuk menerima putih, dia boleh menerima hitam, dia boleh menerima merah, hijau dan sebagainya, ya, seperti zat kita, ya. Ini contoh-contoh bagi jauhar. Aywa. Ma huwa al-arad? Huwa al-qa'imu bil jawhari wa yakunu al-jawharu mawsufan bihi. Apakah itu arad? Iaitu yang berdiri kepada jauhar, dan adalah jauhar itu mausufan bihi. Jauhar itu dia jadi mausuf, arad itu jadi sifat, ya, ya, seperti kita kata al-qalam ahdar, ya, maka ahdar itu sifat arad, ya. Al-qalam itu jauhar, mausuf dia. Aywa. Ma huwa al-kam? Huwa al-miqdaru wa sya'nuhu ay yaqbala al-qismata li dhatihi. Ma huwa al-kam? Kam itu apa? Al-miqdar, ya. Wa sya'nuhu ay yaqbala al-qismata li dhatihi, ya, dan dia itu miqdar. Miqdar tu maknanya size, ya, ataupun, yalah, boleh kita kata size lah. Dia mempunyai panjang, lebar, itu kita panggil miqdar lah tu, ya. Wa sya'nuhu ay yaqbala al-qisma li zatihi, ya, iaitu dia itu menerima kismah, bahagi, menerima kismah, boleh dibahagi, li zatihi, iaitu zatnya. Maknanya jauhar yang mempunyai kam, makulatul kam, maka dia boleh dibahagi, ya. Aywa. Ila kam yanqasimu kam yanqasimu ila qismain. Berapakah terbahaginya kam? Kam itu terbahagi kepada dua. Kam munfasil, kam munfasil, yakni kam yang bercerai.
Kam di sini bukan kam istifham, kam khabariyah, ya, dengan makna ya, tapi dia suatu istilah lah, ya, dia di sini jadi sebuah istilah. Kam munfasil, ya, ka khamsatin min khamsati qurush fa innaha munfasilatun an ma'dudatiha al-qurush. Jadi kam di sini kam munfasil itu ma la yakunu baina ajza'ihi haddun mushtarakun, ya, iaitu sesuatu yang tidak ada di antara juzuknya itu haddun mushtarak, ya, ma la yakunu baina ajza'ihi haddun mushtarakun, sesuatu yang tidak ada di antara juzuk-juzuknya itu had mushtarak, ya. Seperti apa contoh dia tadi? Khamsah, 5 daripada 5 kurush. Saya tengok 5 kurush. Kurush ni maksud dia sen, ya, sen, 50 sen. Maksud daripada 5 sen, 5 sen di sini ialah bukan 5 sen sebiji tu, ya, tetapi 1 sen, 1 sen, 1 sen, 1 sen. Itu maksud dia sini, ya. Baru kena dengan dia punya makna kam munfasil, ya. Dia terdiri daripada 1 jadi 5. Jadi 1 sen yang pertama bil manzil, ya. Ya, kalau kita tengok ini kan rumah, dia berhubung kan, rumah dengan atapnya. Maknanya kam munfasil, sesuatu, hujung bagi sesuatu itu berhubung dengan awal bagi sesuatu, ya. Contoh saya buat pen, dia ada kam muttasil? Ada. Mana? Ini pen, dia terdiri daripada beberapa jauhar. Okay, saya ambil contoh. Saya potong dia. Setiap potongan ini misal saja, ya, dia sebenarnya jauhar yang sangat halus, tapi saya nak buat contoh, nak bagi nampak. Ini had mushtarak. Ini had mushtarak. Ini had mushtarak. Maknanya juzuk A, hujung bagi juzuk A dia bertembung dengan juzuk B. Awal bagi juzuk B, hujung bagi juzuk B dia bertembung dengan awal bagi juzuk C. Hakata. Terus macam tu. Seperti itulah jisim kita, ya. Jisim kita jauhar. Setiap jauhar dia bertembung sampai dia membentuk sebuah jisim, ya. Itu muttasil, ya. Kalau munfasil macam tadi, ya, dia tidak berhubung. Soal, ma huwa al-kayfu? Apakah itu makulatul kaif? Wa 'aradun sya'nuhu alla yaqbala al-qismata wa la qismata li dhatihi wa alla yatawaqqafa tasawwuruhu 'ala tasawwuri ghayrihi kal alwan. Kaif itu dia adalah arad, ya, yang mana dia itu kita tidak lihat kepada sama ada dia itu menerima kismah ataupun tak menerima kismah, ya. Itu bukan masalah kaif. Kaif di situ tidak ada kaitan dengan seperti mana makulat kam, ya. Tetapi kaif ini kita melihat kepada dan dia juga tidak terhenti kepada memahami sesuatu perkara itu di atas memahami sesuatu yang lain, ya. Tetapi kaif ini dia terbahagi kepada dua, sama ada dia itu rasikhah ataupun dia itu ghairur rasikhah. Rasikhah maknanya apa? Rasikh, kuat, dia kukuh, ya. Dia kukuh ada pada zat, ya. Ghairur rasikhah ni dia ada pada zat tapi dia boleh hilang,
Dihilang tu senang. Dia senang untuk hilang daripada jauhar, ya. Jadi makulatul kaif, ya, seperti dikata seperti alwan, ya, warna, ya. Warna, ketika mana kita tengok pen itu berwarna merah, maka makulatul kaif bagi jauhar pen itu hitam, ya. Banyak lagi contoh-contoh makulatul kaif, ya, cuma tidak disebutkan oleh tuan musannif di sini, ya. Itu kita akan nufassil, ya, fi kitabin ukhra, tetapi cukup untuk kita tahu bahawa makulatul kaif itu ialah, ya, di antaranya ialah suatu yang boleh didapatkan oleh panca indera, boleh di antaranya ialah perkara yang boleh didapatkan oleh panca indera. Dan makulatul kaif itu seperti panas, sejuk, itu pun kaif, ya. Warna itu makulatul kaif. Rasa manis, apa lagi, masam, itu makulatul kaif, ya. Maka makulatul kam dan makulatul kaif di sini, ya, kita sebut sebagai makulatul hakikiyah. Kenapa kita panggil dia makulat hakikiyah? Kerana kita boleh memahami makulatul kaif dan makulatul kam ini tanpa kita memahami sesuatu yang lain. Dia tidak terhenti kepada memahami sesuatu yang lain untuk memahami kam dan kaif. Maka sebab itu dia panggil sebagai makulat hakiki. Baik, ya. Ada di antaranya juga malakah, ya. Malakah juga dipanggil sebagai makulatul kaif, ya. Contoh bagi malakah, tadi saya kata ada kaif yang rasikhah, kan. Itu seperti malakah, ya. Ketika mana kita menuntut ilmu, kita mengaji ilmu mantik contohnya, ya. Kita mengaji satu kitab, kita tak faham lagi, ya. Kita masuk kitab yang kedua, kita bertambah faham. Kita masuk kitab yang ketiga, kita bertambah faham, ya. Kemudian kita banyak murajaah, ya. Kita ulang-ulang baca, ya. Maka kita akan bertambah faham sehinggalah melekat malakah mantikiyah pada diri kita, ya. Dan apa? Dia kalau dah melekat, kita dah ada malakah, maka dia susah nak hilang, ya. Dia susah nak hilang, ya. Susah. Kalau kita tinggal, contoh, ya, kalau kita tinggal ilmu tu, ya, kemudian kita baca balik, kita dapat balik sekejap, ya. Sebab apa? Malakah tu dah masuk, ya. Macam kita belajar mandu, ya. Kita belajar mandu sekali, kita tak dapat lagi, ya. Kemudian kali kedua kita belajar lagi, ya, fail lagi, ya. Saya alhamdulillah, saya sekali lulus. Jadi kita belajar, jadi walaupun kita dah lulus, kita tak mahir, ya. Malakah tu belum lagi, ya. Tapi dengan sebab kita banyak driving, ya, ya, kan awal-awal kalau kita belajar latihan memandu tu, ya, naik bukit, parking, ya, macam mana ya, tengok cermin kiri kanan, ya, kaku je kan, nak pegang gear pun. Ya. Kita bawa pun tak boleh lebih 40 kalau tak salah saya, ya. Syarat dia ke 60, kalau lebih fail, ya. Itu semua berlakon. Berlakon dengan JPJ, ya. Tapi bila lama-lama kita, ya, selalu driving, ya, maka lama-lama malakah tu melekat dalam diri kita, ya. Kita tak perlu lagi dah nak tengok pedal, ya, nak tekan minyak banyak mana, nak tengok gear, nak masuk gear 1, gear 2, tak perlu, ya. Ya, cukup dengan kita nampak, kita masuk kereta, start engine, kita tahu dah nak tekan minyak dulu ke, nak tekan brake dulu ke, nak tekan pedal gear dulu, ya. Sebab apa? Kita dah ada malakah, ya. Dan walaupun kita tinggalkan driving tu lama, tapi once satu hari kita balik-balik, kita akan dapat balik, ya. Sebab apa? Sebab malakah tu dah lekat, ya. Itu kaif, ya. Itu
kayf rasikhah, ya. Sebab itu dia cukup sebenarnya belajar tu kita perlukan guru, dan guru menunjukkan kepada kita asas di dalam sesebuah ilmu, ya. Jadi bila kita dah ada asas yang kuat, ya, maka kita boleh berjalan sendiri, ya. Mana ada dalam kelas mandu tu kita bawa sampai 100 120, ya. Kita pun tak pernah jalan yang berlubang selekoh macam ni, ya. Kita tak pernah hadapi, ya, dalam latihan. Tetapi guru kita dah bagi asas, ya. Dengan asas tadi, maka kita praktis sendiri, lama-lama kita mahir, ya. Ya, macam tu juga dalam belajar. Idhafah dan seterusnya, ini makulat yang terhenti. Memahami dia itu terhenti kepada memahami. Kita tak akan memahami kebapaan sekiranya kita tidak memahami anak. Anak kalau tak ada, dia tak jadi bapa. Ya? Seorang suami, dia tak jadi suami kalau dia tak ada isteri, ya? Seorang murid, dia tak akan jadi murid kalau dia tak ada guru, ya? Sebab itu belajar mesti berguru, ya? Belajar dengan kitab ghairu akil, dia tak ada akal, ya? Dia bukan mukallaf untuk kitab tu. Dia pernah solat tak? Tanya dia, kau solat tak? dia tak mukallaf, ya. Sebab tu belajar kena ada guru, ya. Baik. Sebab tu seorang guru, dia jadi guru itu sebab dia ada anak murid. Dan anak murid, dia jadi murid macam saya murid kerana saya ada guru. Guru saya, dia jadi guru, dia itu ada sifat keguruan, dia ada makulat idhafah keguruan, itu kerana dia ada murid, ya. Faham tu? Itu, ya. Baik. Aywa. Ma huwa al-aina wa husul syai'i fil makani. Apakah itu makulat ain? Makulat aina itu bukan aina ni, bukan aina kat belakang. Aina di sini ialah di mana? Maknanya merujuk kepada makan, tempat, ya. Merujuk kepada tempat. Huwa husulu syai'i fil makan. Hasilnya sesuatu pada tempat, ya. Tengok. Ini saya letak, ini syai', jauhar. Papan putih, ini makan. Husulul pemadam pada papan putih, itulah makulat aina. Husul, adanya pemadam ini pada papan, itulah makulat aina. Adapun ini jauhar, ini jauhar. Mana makulat aina? Ini husul. Kalau saya letak pen, kan tempat ni banyak, ya. Ini tempat, ini tempat, ini tempat, ini tempat, ya. Nak letak sana boleh, semua tempat, ya. Tempat ni luas, ya. Jadi tempat dia sini ialah faraghun mauhum, ya. Lapang atau ruang kosong yang diwahamkan, itu tempat, ya. Lapang yang diwahamkan, maknanya yang disangka, ya. Lapang yang disangka. Kenapa kita panggil dia lapang yang disangka? Kerana dia itu tak lapang sebenarnya. Kerana dia tak lapang, kerana itu kita panggil dia lapang yang disangka. Apa dia? Udara. Ayuh, ya. Udara. Kerana setiap tempat itu dipenuhi dengan udara, ya. Kalau saya duduk atas kerusi, saya tak mengambil keseluruhan kerusi, ya, tetapi sebahagiannya itu dipenuhi dengan udara, ya. Air, dia mengambil tempat tak? Kita minum dulu. Air, dia mengambil tempat. Tempat dia di dalam cawan. Maka husulul ma', husulul syai' fil kas.
itulah ain. Itulah makulat ain bagi syai. Ya. Adapun liquid ataupun cecair ini ialah jauhar. Cawan itu ialah jauhar. Hasil di dalam tu, dia masuk, dia duduk di situ, maka itulah husulu syai'i fil makan. Ya. Aywa. Ila kam yanqasimu al-aina yanqasimu ila qismain. Ainun haqiqi wa ainun ghairi haqiqi. Terbahaginya ain itu kepada dua bahagian, ain hakiki dan juga ain ghairu hakiki. Apa itu ain hakiki? Ma huwa ainul hakiki? Wa husul syai'i fi makanihi al-mukhtass bihi. Iaitu hasilnya sesuatu itu pada tempat yang dikhususkan dengannya. Ma huwa al-ainu ghairul hakiki. Wa husul syai'i fi makanihi alladhi la yakhtassu bihi ka kauni khalid fi madrasatin aw baladin kadha. Apakah itu ain ghairu hakiki? Iaitu hasilnya sesuatu pada tempatnya yang tidak dikhususkan dengannya, seperti Khalid di dalam madrasah atau negeri demikian. Baik. Ain hakiki itu ialah ain tempat sesuatu, dia mengambil tempat, hasilnya sesuatu di dalam tempat tanpa ada ruang kosong sedikit pun. Maknanya dia mengambil ruang secara penuh. Ma huwa al-matah al-haqiqi wa husul syai'i fi zaman alladhi yantabiqu alayhi ka kauni al-khusuf fi waqti kaza. Nah. Jadi makulat mata, sebagaimana kita memahami makulatul ainas, begitu juga kita memahami makulat mata. Makulat mata itu ialah hasilnya sesuatu di dalam masa. Masa itu ada kalanya masa itu dipenuhi. Hasilnya sesuatu itu di dalam masa yang terpenuh, secara penuh. Ada kala sesuatu itu memenuhi masa tidak secara penuh, tetapi sebahagian daripada masa. Sebab itu makulat hakiki, mata hakiki itu ialah hasilnya sesuatu di dalam zaman, masa, alladhi yantabiqu alaih, seperti apa? Kakaunil kusufi waqti kaza. Kusuf ni apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari itu berlaku di dalam tempohnya yang tertentu sahaja. Contoh Jabatan Meteorologi memberi ramalan jam 7 malam akan berlaku gerhana matahari. Ada gerhana matahari malam? Tak adalah, tak logik. Gerhana matahari pada jam 11 pagi. Jadi gerhana matahari yang berlaku pada jam 11 pagi, sehingga, tengok dia kata 11 pagi sehingga 11.30 pagi, contoh. Maka gerhana matahari tadi dia berlaku tepat-tepat pada waktu tersebut, tanpa ada kurang dan lebih. Berbeza kalau kita kata saya belajar di Al-Azhar 4 tahun. Adakah kamu belajar 4 tahun? Cukup-cukup. 4 tahun, satu hari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam kali 4 tahun berapa? Kita belajar penuh ke 4 tahun? Tak. Satu hari mungkin kita belajar pergi kuliah 2 jam, 3 jam. Kalau kita tak laki 2 jam. Kalau kita murajaah sendiri 2 jam, 3 jam. Jadi mana baki? Tidur, makan, mandi, masak, WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, pergi siahah lagi, naik basikal, pergi nail, ziarah makam, beli kitab, kita tak belajar sepenuhnya. Maka kita kata saya belajar 4 tahun, itu makulat mata ghairu hakiki. Aywa. Ma huwa al-milku? Ma huwa al-mata? Ma huwa al-mata ghairu hakiki? Ma huwa al-mata ghairu hakiki? Wa husul syai'i fi zaman alladhi la yantabiqu alayh
ككون الكسوف في يوم كذا أو شهر كذا. Iaitu hasilnya sesuatu pada zaman, pada masa yang tidak la yang tabiqu alaih. Ya, dia tidak yang tabiq tu maksudnya tepat-tepat. Kalau kita kata belajar 4 tahun, tepat-tepat 4 tahun. Itu macam tu. Ya. Tapi saya tak tahu nak terjemah apa yang tabiqunya. Tepat-tepat, bertepatlah kan. Ya, bertepatanlah. Ya. Kakaunil kusuf fi yaumin kadza au syahri kadza, ya, seperti berlakunya gerhana. Kan orang kata esok berlaku pada hari Ahad akan berlaku gerhana matahari. Adakah berlaku pada keseluruhan hari Ahad? Tak, berlaku pada sebahagian sahaja. Sebab itu kita kata itu ialah aina ghairu hakiki. Ya, macam orang solat Jumaat. Ya, saya solat Jumaat pada hari Jumaat. Saya tak solat 24 jam hari Jumaat. Saya solat 1 jam saja. Tak. Itu pun dengan khutbah. Ya, solatnya mungkin 5 minit. Ya. Baik. Soal. Ma huwa milku wa hay'atun hasilatun lisyai'i bisababi ma yuhitu bihi aw bi ba'dihi wa yantaqilu bi intiqalihi kal hay'atil hasilati bit ta'ammumi wat taqammusi wat tasalluhi. Iaitu apa itu makulatul milki? Makulat milki itu ialah hay'atun hasilatun lisyai'i. Hay'atun iaitu amrun wujudiyun, ya, sesuatu perkara yang wujudi, yang terhasil bagi sesuatu dengan sebab ma yuhitu bihi, dengan sebab barang yang berkeliling dengannya, au bi ba'dihi, ataupun dia berkeliling itu sebahagian kepada syai' tadi, ya, wa yantaqilu bintiqalihi, dan dia berpindah, ya, sesuatu itu dia berpindah, dia mengikut kepada syai' tadi. Ya, kalau syai' tadi berpindah, maka dia pun berpindah juga. Kal hay'atil hasilati bit ta'ammumi, seperti hay'ah, ya, yang hasil dengan ta'ammum. Ta'ammum ni orang yang pakai serban. Ya, berta'ammum, berserban. Daripada kalimah imamah, ya, al-imamah. Wa taqammus, qamis, orang yang pakai qamis, kita panggil taqammus. Wa tasalluh, silah, senjata, ya, orang yang pakai senjata kita panggil silah. Tengok, orang yang pakai serban, dia pakai serban, dia tak menutup seluruh baju dia, dia tidak menutup seluruh tubuh badan dia, dia hanya menutup sebahagian sahaja daripada tubuh badan dia. Saya pakai selendang, saya hanya menutup sebahagian daripada diri saya. Kalau saya bergerak, maka dia bergerak. Betul tak? Ya, yantaqilu bintiqalihi, dia bergerak tak? Dia bergerak, dia ikut saya selendang ni. Kalau saya bergerak, maka saya kata ketika itu terhasillah bagi saya makulatul milki. Ya, sama ada dia tu kalau jenazah tu kan kita balut habis kan, kita kapan, tutup habis satu tubuh, itu pun makulatul milki, ya, tetapi dia menutup ma yuhitu, semuanya ditutup semua, ya. Aywa. Ila kam yanqasimu al-muhit al-muntaqil yanqasimu ila qismain tabi'iyyun ka jildil hayawani wa ghairi tabi'iyyun sawa'un ahata bil kulli kat-tawbi aw bil ba'di kal khatam. Kepada berapakah kita bahagikan al-muhit al-muntakil tadi? Kan kita kata tadi yang takilu bintiqalihi, sesuatu yang muhit itu, dia itu kan berpindah dengan sebab berpindahnya orang tadi. Ya, ini kan muhit, ya. Dia tutup diri saya dan dia berpindah dengan sebab berpindahnya saya. Dia itu terbahagi kepada dua. Satu tabi'i, secara tabiat, ya, seperti jildil hayawan, ya, kulit, ya, kulit binatang, ya, kulit kita, ya, kita ni kan hayawan. Ya, kulit kita, ya, itu kan secara tabi'i dia ada, dan dia menutup diri kita, ya, tulang kita, daging kita, dia menutup, ya, dia menutup itu secara tabi'i, ya. Maka kita kata di situ ada makulatul aina, makulatul